Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Nurliana Sofia Zakia binti Ashraf Farhi dari Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik akan membentangkan tentang kertas kerja yang bertajuk Proses Pemendekan dalam Pembentukan Kata Submorfologi dalam buku Teras Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian, sorotan literatur, metodologi, teori yang diaplikasi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Menurut Idris, 2004, kepimpinan merupakan salah satu proses kehidupan sosial yang penting dan sentiasa mendapat keutamaan manusia. Sebagai seorang pemimpin yang berkaliber, haruslah mempunyai penguasaan bahasa pada tahap yang cemerlang. Dalam konteks kajian ini, naratif sebagai seorang pemimpin dilihat dan diteliti melalui buku Teras Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita yang ditulis oleh Naib Chancellor UKM iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Ehwan Haji Toreman. Bagi permasalahan kajian, kebiasaannya proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu terhasil melalui proses penggabungan atau pencantuman morfem dasar dengan morfem-morfem lain seperti proses tunggal untuk membentuk kata tunggal, proses pengimbuhan untuk membentuk kata terbitan, proses pemajmukan bagi membentuk kata majmuk dan proses penggandaan bagi membentuk kata ganda. Namun begitu, terdapat juga pembentukan kata yang tidak menjadikan morfem sebagai asas untuk menghasilkan kata baru. Jadi proses-proses pembentukan kata yang tidak menunjukkan sifat morfologi ini digelar sebagai pembentukan kata yang tidak morfologis atau pembentukan kata submorfologi. Proses pembentukan kata dipecahkan kepada dua, iaitu pembentukan kata tunggal dan pembentukan kata kompleks. Kata singkatan semakin meluas dipraktikkan dalam bahasa Melayu bukan sahaja pada tahap kegunaan harian, malahan dalam wacana kepimpinan oleh kerana fungsi kata singkatan yang memudahkan untuk menyampaikan maklumat. Proses penyingkatan kata merupakan salah satu subtopik dalam morfologi yang kurang diberi perhatian oleh pengkaji walaupun mempunyai keunikannya yang tersendiri. Jadi oleh itu, kajian ini memfokuskan terhadap pemilihan serta penggunaan singkatan oleh Naib Chancellor UKM yang diteliti dalam menyampaikan maklumat. Objektif bagi kajian ini ialah untuk mengenal pasti pembentukan kata, mengkategorikan item-item pemendekan kata dan menganalisis item-item pemendekan kata baharu dalam Teras Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita. Bagi sorotan literatur, saya akan membentangkan 3 kajian lepas yang dikenal pasti. Kajian pertama memfokuskan terhadap proses penyingkatan dalam bahasa Melayu yang mengandungi proses-proses yang melibatkan aspek morfologi tidak seperti dakwaan ahli linguistik barat yang berpendapat sebaliknya. Manakala, kajian kedua pula memperlihatkan tentang trend penggunaan kata baharu yang digunakan dalam kalangan remaja pada masa kini sebagai salah satu daya tarikan untuk membaca komik humor. Manakala, kajian ketiga pula membincangkan tentang penggunaan inisialisme dalam sistem pesanan ringkas oleh Majlis Keselamatan Negara yang diguna pakai dalam menyampaikan maklumat. Metodologi bagi kajian ini ialah melalui pendekatan analisis teks kerana kajian ini berbentuk kajian kualitatif dan analisis dilakukan secara deskriptif. Data dalam kajian ini diperoleh daripada buku Teras Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita yang ditulis oleh Naib Chancellor UKM. Jadi tata cara bagi pengumpulan data ialah pada peringkat awal dilakukan secara rawak iaitu bagi melihat secara bentuk penyingkatan kata yang terdapat di dalam teks makalah tersebut. Dan pada peringkat kedua pula memperlihatkan pengkaji melakukan pembacaan dan pengenalpastian dengan lebih teliti bagi mengeluarkan data. Analisis data pula dilakukan dengan mengkategorikan data mengikut bentuk dan corak penyingkatan sama ada bentuk akronim atau inisialisme. Bagi kerangka teori pula, kajian ini mengaplikasikan teori daripada Ismail Dahaman 2017. Beliau mengatakan bahawa akronim ialah kata tunggal yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pangkal atau suku-suku kata daripada frasa dua kata atau lebih. Manakala inisialisme pula ialah satu bentuk kata gabungan daripada huruf-huruf pertama bagi setiap perkataan yang terdapat dalam frasa berkenaan. Bagi contoh akronim ialah seperti ABIM iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia, Tadika, Taman Didikan Kanak-Kanak dan Proton, Perusahaan Automobil Nasional. Manakala bagi contoh inisialisme pula ialah MRSM iaitu Maktab Rendah Sains Mara, PTPTN,
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan juga PBS, iaitu Parti Bersatu Sabah. Dapatan kajian dapat dilihat seperti di dalam kedua-dua jadual berikut, di mana item-item leksikal telah dikelaskan kepada dua kategori, iaitu bentuk akronim dan juga bentuk inisialisme. Bagi data akronim, terdapat 4 item leksikal ditemukan. Bentuk akronim terdiri daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Manakala bentuk inisialisme pula, terdapat 14 item leksikal ditemukan dan bentuk akronim terdiri daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga. Menurut Ismail Dahaman, terdapat 3 perlakuan akronim, iaitu perlakuan pertama, iaitu akronim yang dibentuk dengan menggabungkan huruf-huruf pangkal kata daripada frasa 2 kata atau lebih. Sebagai contoh yang dikumpul, iaitu perkataan teras yang membentuk talent, ethics, revitalize, agile and soul. Jadi perlakuan ini menunjukkan bahawa kata huruf-huruf daripada awal perkataan iaitu T, E, R, A dan S yang membentuk singkatan teras. Begitu juga dengan perkataan sehat yang membawa maksud sustainable inclusive healthcare that is affordable and trustworthy. Jadi huruf S diambil daripada perkataan sustainable, huruf I diambil daripada perkataan inclusive, huruf H diambil daripada perkataan healthcare, huruf A diambil daripada perkataan affordable dan huruf T diambil daripada perkataan trustworthy. Kemudian untuk perlakuan kedua pula ialah akronim yang dibentuk dengan menggabungkan suku-suku kata yang terdapat dalam frasa 2 kata atau lebih. Sebagai contoh ialah singkatan pimpin, iaitu Program Kepimpinan dan Pembangunan Insan. Huruf P diambil daripada perkataan program, huruf aim diambil daripada perkataan kepimpinan, huruf P lagi diambil daripada perkataan pembangunan dan suku kata in diambil daripada perkataan insan yang membentuk singkatan pimpin. Bagi perlakuan ketiga pula, akronim dibentuk dengan menggabungkan huruf pertama kata atau huruf pertama suku kata dengan suku kata atau bahagian daripada suku kata daripada mana-mana kata dalam frasa 2 kata atau lebih. Contoh bagi singkatan akronim dalam bahasa Melayu ialah perkataan pimpin. Manakala bagi pengakroniman bahasa Inggeris pula ialah perkataan teras. Bagi inisialisme pula, didapati bahawa terdapat satu corak sahaja pembentukannya, iaitu dengan mengambil huruf-huruf pertama bagi setiap komponen frasa yang berkenaan. Sebagai contoh, bagi inisialisme bahasa Melayu ialah Pusat Tanggungjawab. Singkatan PTJ terbentuk hasil daripada gabungan huruf P daripada perkataan pusat, manakala huruf T dan J pula daripada perkataan tanggungjawab yang telah dipisahkan. Manakala, bagi inisialisme untuk bahasa Inggeris pula ialah MOOC, iaitu Massive Open Online Courses. Singkatan MOOC terbentuk hasil daripada gabungan huruf-huruf M, O dan C, di mana huruf-huruf ini adalah huruf pertama bagi setiap perkataan frasa nama Massive Online Open Courses. Antara perkara yang dibincangkan dalam kajian ini ialah penggunaan kata singkatan dalam konteks ayat. Didapati bahawa berlakunya kerancuan bahasa dalam pembentukan kata singkatan. Kerancuan bahasa yang dimaksudkan adalah penggunaan singkatan dalam bahasa Inggeris dalam teks bahasa Melayu. Sebagai contoh, ialah singkatan COE yang membawa maksud Center of Excellence. Penggunaan frasa Center of Excellence lebih dikenali oleh umum berbanding dengan frasa Pusat Kecemerlangan. Kemudian ialah penggunaan akronim yang membentuk frasa nama dalam bahasa Melayu yang berlainan dengan maksud bagi singkatan yang dibentuk. Frasa teras pada asasnya membawa maksud tunjang ataupun dasar. Dalam wacana ini, teras digunakan sebagai singkatan yang membawa maksud talent, ethics, revitalize, agile dan soul. Frasa dan singkatan bagi perkataan teras kedua-duanya membawa maksud yang berlainan mengikut kesesuaian konteks ayat. Dapatan daripada kajian ini merumuskan bahawa penggunaan singkatan banyak digunakan di dalam wacana kepimpinan yang ditulis oleh Naib Chancellor UKM. Tindakan ini juga sebenarnya membantu masyarakat untuk mengenali dan mengingati singkatan-singkatan yang digunakan dalam konteks yang betul.
Kajian yang dilakukan ini juga membawa perkongsian kajian yang boleh dimanfaatkan oleh warga UKM dan masyarakat setempat. Oleh itu, sekian terima kasih.